Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat? Anak-anak tahun 5 yang Mak Alim kasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, insya-Allah pada hari ini kita masih lagi bersua ya. Pada pagi ini kita bersua pada 2 hari bulan 2 2021 bersamaan dengan hari Selasa ya. InsyaAllah kita akan teruskan pembelajaran kita walaupun di musim PKP ini. Belajar bersekolah tetap diteruskan. Jadi bagi menyempurnakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan agar majlis ilmu kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, semua sekali tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, open my heart, may easy my word, may easy my speech, so that they will understand. Amin. Baik, InsyaAllah jadi kita akan sambung semula subjek kita iaitu PJPK ya, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Okey. Jadi Mak Lin dah dapatkan buku dalam buku yang elektronik lah kan, dalam bentuk file PDF ni. Jadi Mak Lin dah ada buku macam ni. Jadi kita akan mulakanlah pelajaran kita. Baik, pada minggu lepas kita dah masuk unit 1 jadi yang terbaik. Okey, unit 1 sampai pada muka surat 6 ya. Okey, yang ni kita dah belajar, yang ni kita dah Mak Lin bagi penerangan. Kita dah masuk ni. Okey, yang ni muka surat 6. Yang ni pun kita dah Mak Lin dah terangkan berlatih hambur ni. Yang ni memang memerlukan kudrat yang kuat lah. Tangan yang kuat, badan yang ringan. Kalau misalnya kata badan dia berat, pastikan ada orang pastikan dia kena kena ringankan badan dia lah. Okey. Baik, yang ni kalau nak buat mesti ada instruktor ataupun ada pembantu ataupun ada jurulatih. Jangan kita pandai-pandai buat sendiri. Kalau jadi apa-apa susah. Jatuh nanti terseliuh ke, sakit ke, patah tulang ke, retak tulang paha. Kita tak tahu sebab imbangan kita jatuh ni, graviti menarik tu, yang tu yang bahaya. Okey. Kalau nak buat kena ada orang yang jaga dan orang tu betul-betul tahulah. Okey. Okey. Yang ni boleh baca sendiri, anak-anak boleh baca. Baik. Ini kebat pendidikan kemahiran berfikir aras tinggi. Apakah perbezaan antara kedudukan badan selepas tamat aksi, lakuan putaran roda dan lakuan hambur arak? Yang ni. Baik. Selalunya benda ni beza dia apa dia? Kalau untuk berlatih hambur ni, tengok ya, dia akan sama ada dia mendarat. Tengok ni, dia mendarat dengan macam ni, dan yang ni mendarat dengan lurus. Menghambur. Ni dah menghambur sebab dia berpusing. Dia kata ada cikgu dia jaga. Bukannya benda yang kita boleh buat seorang. Ni kena ada instruktor ataupun orang yang jaga. Baik, kita akan pergi kepada muka surat yang ke-7. Okey, yang ke-7, lompat berputar. Pravin teruja untuk melakukan aksi melompat di atas trampolin dan mendarat di atas trampolin. Dia akan melompat sambil membuat putaran menegak 90 darjah, 180 darjah diikuti putaran 360 darjah dan mendarat.
Melompat di atas trampolin memerlukan imbangan badan semasa melantunkan badan dan ketika berputar di udara. Okey, baik. Yang ni lompat atas trampolin. Trampolin ni lah benda yang spring-spring yang kita lompat tu kan. Lompat tu. Yang ni anak-anak mesti tahu. Yang ni mesti tahu trampolin ni. Kalau kita selalu kalau main, kita akan jumpa permainan trampolin ni. Lompat-lompat atas benda macam jaring tu. Kan? Baik. Melompat serta melakukan putaran menegak 90 darjah. 90 darjah. Okey, anak-anak tahun 5 cuba bayangkan bulatan. Okey, bulat. Okey, bulat, keseluruhan bulat dia mewakili berapa darjah? 360 darjah. Bulatan penuh 360 darjah. 100 darjah berapa? 100 darjah pula dah. Satu bulatan dia penuh dipanggil 360 darjah. Separuh bulatan itu, separuh daripada bulatan itu kita panggil dia sebagai 180 darjah ukuran dia. Baik, suku dia itu adalah 90 darjah. Okey. Baik. Kita tengok cara dia. Ni dia. Kumbang kekura, luruskan kaki dan buat lompatan secara menegak. Ayunkan tangan lurus ke atas mengikut arah pusingan. Rotasikan pinggang dan pusingkan kaki secara menegak. Kemudian mendarat dengan kedua-dua belah kaki sambil lutut difleksikan. Okey, apa yang kumbang kekura ni cakap? Dia cakap luruskan kaki dan buat lompatan. Maksud kita luruskan kaki, masa kita buat lompatan tu kita luruskan kaki secara menegak. Ayunkan tangan lurus ke atas mengikut pusingan. Maksud kita lompat tu, kita tangan tu ke atas. Rotasikan pinggang. Rotasi tu maksud kita pusing ataupun gerakkan pinggang tu, pinggang kita, dan pusingkan kaki secara menegak. Maksudnya kita pusing menegak juga. Pinggul pinggang kita, kaki kita ke bawah tu straight. Kita pusingkan badan kita secara menegak. Menegak, kemudian mendarat dengan kedua-dua belah kaki sambil lutut difleksikan. Maksudnya bila kita dah lompat, bila kita turun, lutut kita tu kita bengkokkan. Kalau kita straight nanti kita takut bahayalah. Okey, kalau lutut ni kalau kita akan lompat pada tempat tu, kita akan fleksikan dia. Maksudnya dia akan jadi macam spring macam tu. Kalau kita buat straight, dia akan bahayakan lutut kita lah. Baik, seperti mana maklum bagi kita minggu lepas, lutut kita ni kita nak pakai lama. Jadi kita kena ada fleksi lutut tu. Maknanya dia akan ada henjutan dia. Baik, tu lompat secara 90 darjah. 90 darjah maksudnya kita akan pusing sikit je. Daripada bulatan kita tu 360 darjah, kita ambil sikit je, sampai separuh pun, sikit je 90 darjah. Suku lah maksudnya. Baik. Kemudian kita tengok pula kepada lompatan 180 darjah. Tadi 90 darjah. 90 darjah dia sikit je. 1, 2, 3, 4. Baik. Kalau lompatan 180 darjah, yang ni separuh bulatan. Cuba tengok. Dia buat sama macam tadi, diluruskan kaki, buat lompatan, dia lompat, kedua-dua tangan di atas, kemudian dia pusingkan pinggang dan kaki dia, dan dia menghadap ke belakang sana, dan kemudian dia turun sambil difleksikan lutut dia. Macam tu. Yang ni dia lompat atas trampolin. Kalau kita nak lompat atas lantai macam biasa pun boleh, tak ada masalah ya. Cuma yang ni aktiviti dia buat atas trampolin. Sebab apa atas trampolin? Atas trampolin ni barulah kita boleh lompat tu dia tinggi daripada biasa kita lompat atas tanah ataupun atas lantai macam biasa. Kalau kita lompat atas lantai macam biasa, mungkin masa kita nak pusing tu mungkin mengambil masa
sekejap je. Jadi takut tak sempat. Jadi apabila diguna trampolin, dia lompatan dia tu akan ke atas dan dia akan lebih tinggi dalam satu ganda, satu sekali ganda daripada yang kita lompat atas lantai tadi. Baik. Yang ketiga, melompat serta melakukan putaran menegak 360 darjah dan mendarat. Kalau yang ni dia mengambil putaran menegak 360 darjah dan mendarat. Maksudnya tinggilah dia lompat tu. Maksudnya apa? Semakin tinggi putaran, semakin tinggi juga lompatan dia. Okey, semakin tinggi putaran dia, semakin tinggi lompatan dia. Sebab apa? Masa dia nak pusing tu. Okey. Kalau 360 darjah ni dia akan pusing di mana dia menghadap tadi. Tu dia. Kalau 180 darjah tadi dia pusing tapi dia membelakangi yang dipusing tadi. Kalau 390 darjah dia pusing sebelah sahaja. Okey. Untuk 90 darjah ada 4 step atau 4 cara dia. Untuk 180 darjah 5 cara dia. 360 darjah ada 7 cara ataupun step dia. Okey, langkah-langkah dia. Baik. Video aksi lompat di atas trampolin ni nanti Mak Ali akan kongsikan di Google Classroom. Jadi anak-anak boleh tengok nanti. Okey, baik. Guling ulang alik. Guling ulang alik. Cuba tengok. Afiah sedang giat menjalani latihan gimnastik. Dia berlatih bersungguh-sungguh melakukan aksi guling depan dan guling belakang. Okey, cuba tengok guling depan dan guling belakang. Baik, yang ni aktiviti ni kita boleh buat sendiri. Tapi dengan cara yang betul lah. Baik. Cuba tengok guling. Yang ni dia buat guling apa ni? Guling depan dan aksi guling depan dan guling belakang. Baik, tengok. Guling depan maksudnya kita bergerak, kepala kita turun dulu. Itu maksud dia. Okey, kita guling ke depan. Kita guling ke depan tu maksudnya kita kepala kita turun dulu. Tengok tu. Nombor 1, letakkan tangan di lantai dan buka seluas bahu. Maknanya tangan tu kita naik ke atas. Letakkan tangan di lantai dan buka seluas bahu. Macam mana? Bila kita letak ni, tengok ni dia tunduk ni. Lebih kurang macam sujud tapi dia macam kita membongkok lagi, macam kita letak kepala kita kat lantai tu. Tengok ni. Ni membongkok, kemudian dia fleksikan kaki dan berguling dengan bahagian belakang bahu. Macam mana? Fleksikan kaki ni maksudnya kita tolak kaki kita tu, tangan kita tu kita pun baring. Maknanya kita buat macam backflip lah macam tu. Okey. Dengan bahagian belakang bahu. Okey, tengok ni. Jadi macam ni. 3, bulatkan bentuk badan dengan menetapkan kedudukan dagu ke dada. Okey, kita akan pusing, rotation, kita akan bergerak dan kita akan jadi macam duduk cangkung ni. Yang ni. Okey. Yang ni kalau orang yang kurus, orang yang berat badan dia maintain, cantik, badan dia tak gemuk mana dia boleh buat. Tapi kalau orang yang obes, yang badan besar, dia mungkin tidak boleh buat. Okey, sebab dia tak larat. Tiba-tiba dia buat tu terus dia baring. Okey. Baik. Gunakan daya berterusan iaitu momentum pergerakan kaki untuk membantu aksi gulingan. Baik, kita nak guling ni guling atas lantai ke? Atas lantai sakit. Jadi Mak Ali sarankan anak-anak guling atas, contohnya tilam. Contohnya habis katil. Tapi kalau boleh dia buat atas macam kapet ataupun macam toto lah atas lantai tu. Mungkin dia boleh buat di rumah. Okey. Baik. Kemudian guling depan. Ni guling depan. Atau guling belakang, fleksikan. Okey, daripada tadi tu yang pergerakan yang ketiga, kita pergi keempat pula. Gunakan daya berterusan. Bulatkan bentuk badan dengan menetapkan kedudukan dagu ke dada. Okey ni. Tapi kita pusing semula.
kita pusing semula, kita undur balik cara kita buat tadi. Fleksikan tangan selari dengan kepala sebelum mencecah lantai, sebelum tangan mencecah lantai. Tadi lutut, tadi kaki kita. Tadi bila kita nak ke depan, bila ke belakang, tangan pula akan tolak semula. Okey, itu saja. Baik, tengok ni. Ni siapa dia ni? Ni adalah kumbang kekura. Kedudukan tapak tangan perlu seimbang untuk mendapat daya tolakan semasa gulingan. Kedudukan kaki perlu dirapatkan dengan badan selepas gulingan pertama untuk meneruskan gulingan kedua. Nampak? Okey. Itu sahaja. Okey. Satu lagi. Bergayut dan berayun. Yang ni kita selalu main lah ni kan. Kita akan main kalau kita pergi ke apa nama tu? Playground. Kalau dia ada benda ni. Tapi playground tu tinggi sangat. Kalau macam budak-budak dulu ni, macam zaman Mak Alun, dia panggil main bar contohnya kan. Macam ni lah main benda ni. Dia menguatkan otot lengan kita ni. Dan kalau kita dapat angkat badan kita, maksud badan kita ringan dan kita ada kekuatan. Tu je lah. Baik. Bergayut dan berayun. Cikgu Helen sedang mengajar kemahiran bergayut dan berayun pada Palang kepada murid tahun 5 Zuhan. Nana dan rakan-rakannya sangat seronok melakukan lakuan bergayut dan berayun pada Palang. Yang ni. Baik. 1. Menyokong. Tengok gambar pertama tu. Menyokong badan dengan kedua belah tangan di atas palang sambil mengayunkan badan. Yang ni memang kena ada kekuatan lah. Okey. Kalau dia boleh pumping, insya-Allah dia boleh buat benda ni. Sebab apa? Tangan dia kuat. Baik. Kalau nak buat ni macam mana? Pastikan badan keadaan lurus. Yang ni kalau buat yang ni, kalau tersalah cara ni, yang buat terbalik macam ni, kiranya memang dia akan seliuh lah. Okey. Cuba tengok ni. Saya mesti luruskan tangan semasa bergayut songsang. Saya yakin boleh melakukannya. Yang ni memang kena ada kekuatan yang betul lah. Bergayut songsang dengan menggunakan genggaman atas dan kaki dirapatkan ke dada. Okey. Tengok ni, dia dah pesan dah. Pastikan lakuan ini dibantu atau disokong oleh penyokong. Maksud kena ada orang, instruktor ke, ada cikgu ke, ada orang yang dewasa yang boleh, yang betul-betul boleh ajar, bukannya main ikut boleh buat, jangan. Okey. Sebab risiko dia tinggi. Kalau jadi apa-apa, jatuh, patah leher dan sebagainya, dah tak boleh nak diganti. Baik. Bergayut songsang dengan menggunakan genggaman bawah dan kaki diluruskan ke atas. Yang ni memanglah dia kalau boleh buat ni, kira dia power lah. Okey. Tapi nak buat benda ni kita kena ada alatan yang cukup lah. Maksudnya kena anak-anak ni betul-betul kena cergas. Okey, kena main dumbbell, kena jogging hari-hari. Dia ada kekuatan. Okey. Baik. Tengok ni, kemahiran berfikir aras tinggi. Apakah jenis genggaman yang kamu pilih ketika melakukan aksi bergayut songsang? Jelaskan. Apa jenis genggaman yang kita pilih? Genggam macam mana? Genggamlah kuat-kuat ya. Okey, baik. Yang ni uji minda. Yang ni anak-anak boleh tengok, dan soalan ni insya-Allah rasanya yang ni je, rasanya yang akan masuk periksa ni. Tapi ni gambaran je lah, mak dia tak cakap suruh masuk lagi. Okey. Jadi dah habis dah untuk pendidikan jasmani untuk unit 1 pada hari ni. Baik, Mak Alim akan sambung pada unit yang seterusnya. Kita akan sambung seperti mana yang Mak Alim janjikan pada minggu lepas. Mak Alim nak masuk tajuk pendidikan kesihatan. Okey. Jadi kita akan bersambung selepas ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
kembali kita lagi untuk sambungan untuk unit pendidikan kesihatan PK unit 11. Baik, kita tengok pada muka surat, anak-anak boleh tengok pada muka surat 73. Cuba tengok muka surat 73. Baik. Unit 11, penjagaan dan keselamatan diri. Sally, Zeti, Raju dan Arif tidak sabar untuk mengikuti kelas pendidikan kesihatan. Cikgu Diana akan menerangkan kandungan tajuk pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial PEERS yang akan mereka pelajari pada tahun ini. Okey, jadi Mak Alim pun akan menerangkan benda yang sama macam Cikgu Diana nak terangkan. Baik. Malaikat terangkan pada anak-anak semua. Okey, cuba tengok. Konflik dan stres dalam keluarga. Yang ni kita akan belajar nanti. Konflik dan stres dalam keluarga. Macam mana cara kita nak menyelesaikan konflik dan stres ni, macam mana? Kita nak kenal pasti apa dia konflik, apa dia stres, tu nanti kita akan belajar. Persahabatan, pergaulan kita dan sebagainya. Penderaan dalam keluarga, macam mana kita nak tahu tu adalah penderaan. Kalau terjadinya penderaan tu apa kita kena buat. Penyalahgunaan bahan inhalan, maksudnya benda yang bau, yang berbau. Chemical, contohnya benda berbau. Gam, contohnya yang berbau. Cat, contohnya. Baik, sistem reproduktif manusia, sistem penghasilan semula ataupun cara menghasilkan manusia, alat dia. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Yang ni kawan-kawan macam mana. Penyakit dalam kehidupan seharian. Penyakit dalam kehidupan harian. Okey, baik. Yang ni yang kita akan belajar. Ya, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Baik. Ceritakan faedah yang kamu peroleh selepas mempelajari PEERS. Yang ni nanti kita akan, Mak Alim akan tanya, apa yang awak dapat? Yang ni nantilah kita akan tanya bila kita dah bersemuka nanti. Baik. Kesihatan diri dan reproduktif. Yang ni pada muka surat yang muka surat 74. Baik. Yang ni kita, tajuk ni dia lebih kepada pengenalan diri. Pengenalan diri kita. Macam mana nak kenal diri kita ni sebagai manusia ni, Allah Ta'ala cipta. Macam mana kita boleh ada atas muka bumi ni? Selepas Nabi Adam diciptakan dengan tanah, dan nenek kita Siti Hawa diciptakan daripada tulang rusuk dan tanah juga. Jadilah Nabi Adam dan Siti Hawa. Lepas pada tu macam mana cara manusia ni berkembang daripada daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Macam mana berkembangnya manusia ni Allah buat. Hari ni kita akan belajar tentang diri kita. Baik. Sistem reproduktif manusia sangat istimewa kerana membolehkan manusia meneruskan zuriat mereka. Sistem reproduktif lelaki berbeza daripada sistem reproduktif perempuan. Kedua-dua sistem reproduktif ini akan matang apabila kanak-kanak lelaki dan perempuan mencapai akil baligh. Okey. Benda ni yang anak-anak ada ni, tak kira lah dia banin ke banat ke, apabila dia aktifnya apabila dia dah mencapai usia akil baligh. Akil baligh. Akil baligh ni maksudnya dia dah sampai umur dia. Kalau lelaki umur dia dalam 17, 18, umur 12 tahun. Silap. Maaf. Umur dia paling awal lah 12 tahun. Maksudnya tahun 6. Atau sehinggalah 18 tahun. Tu tempoh dia. Jadi bila dah lebih pada tempoh tu, dia ada cara-cara dia. Contohnya macam lelaki dia akan bermimpi, keluar air mani, naik syahwat dan sebagainya. Yang tu adalah cara ataupun dia punya perjalanan nak akil baligh. Lebih daripada umur 17 ataupun ada setengah pendapat ulama 18 tahun, dia dah lebih tapi dia tak mimpi, dia tak keluar mani dan sebagainya. Di situ dia juga dah dikira sebagai baligh. Okey, sudah sampai akal dia. Baik. Kalau perempuan paling awal umur 9 tahun. Yang ni yang pendapat ulama 9, ada cakap 10 dah sampai lah umur 18 hingga ke atas.
Baik, macam mana cara dia? Kalau perempuan, yang pertama sekali dia akan ada haid ataupun ada darah, darah haid. Okey, ataupun dipanggil sebagai period. Maksudnya darah haid, maksudnya sistem rahim dia berfungsi. Okey, yang tu bagi banat ataupun bagi perempuan. Ataupun dia pun ada keluar mani ataupun bermimpi, sama sahaja. Okey. Dan lagi apa lagi akhir balik ni, ada perubahan yang pada diri dia. Muka dia ada tumbuh misai, ada janggut, suara dah lain, sama juga macam perempuan. Ya. Akan nampak tubuh badan dia berubah dan sebagainya, ada tumbuh bulu di tempat-tempat tertentu, contohnya di ketiak, ari-ari dan sebagainya. Yang tu adalah sistem yang biasa. Kita tak akan rasa pelik. Kita pelik lah kenapa tumbuh ni. Tak. Yang tu adalah manusia, Allah ciptakan macam tu. Okey. Baik. Kita tengok sistem reproduktif lelaki. Okey, ini dia sistem reproduktif lelaki. Cuba tengok. Sistem reproduktif lelaki. Baik, lelaki dia akan ada benda ni. Dia akan ada 1, 2 dan 3 perkara ni dia akan ada. Okey. Zakar dia panggil sebagai zakar. Yang kedua testis dan yang ketiga skrotum. Baik, 3 benda ni kalau dia ada, dia adalah lelaki. Kalau dia tak ada, dia adalah perempuan. Okey. Dia ada ni, dia adalah lelaki. Baik. Alat zakar ni bukan sekadar untuk kencing, tapi untuk menghasilkan. Daripada sinilah manusia dihasilkan. Maksud macam mana? Daripada skrotum ni, sinilah terhasilnya apa dia? Dipanggil sperma. Sperma. Menghasilkan sperma, dia akan keluar di sini. Okey. Dan dia akan masuk dalam faraj wanita. Baik, yang ni lelaki. Dia dari lelaki ni dia akan bawa sel lelaki. Dipanggil sebagai sperma. Okey. Baik. Kita pergi pula kepada sistem reproduktif perempuan. Baik, Allah Ta'ala cipta perempuan ni, dia sangat teliti. Allah cipta dia sangat, kalau kita tengok dia very complicated. Allah cipta dia, dalam dia ni ada rahim. Dalam perut dia ni, pada dia ni boleh mengandung, boleh ada orang duduk dalam. Allah cipta dia baby duduk dalam tu. Dan kita ni semua, anak-anak semua ni, semuanya lahir daripada perut ibu kita. Tak ada pun dia jadi anak bulu betong, tak ada. Tiba-tiba jumpa bawah pokok, tak ada. Dia akan duduk dalam perut ibu. Baik. Perut ibu, dalam kita duduk dalam perut ibu, bukan dalam perut tapi di dalam rahim. Kita panggil ini sebagai rahim, ataupun dalam bahasa sains dipanggil uterus. Okey? Baik. Uterus ni di mana tempat di sinilah yang Mak Alim bagi tahu tadi, bila perempuan tu apabila dia dah sampai umur akil balik, dia keluar haid, darah di sini yang akan turun. Dia akan turun melalui sini. Baik. Seterusnya, pada perempuan ni dia apa alat dia lagi? Faraj. Yang inilah faraj, yang mana tempat akan adanya zakar. Baik. Kemudian uterus di sini, tempat yang mana akan adanya bayi akan duduk dalam ni. Seterusnya ovari. Ovari ni akan dihasilkan apa? Sel peranakan perempuan, sel dia dipanggil sebagai ovum. Sebagai ovum. Dia akan keluar daripada sini menghasilkan ovum. Dia akan melalui di tube ini, dipanggil sebagai tube falopio. Okey, dia akan panggil tube falopio. Di sinilah ovum ni akan bergerak. Dan tadi mana cakap air mani tadi akan masuk dalam faraj wanita. Jadi air mani tu dia tu adalah sel yang hidup, ya. Kita nampak je macam air, tapi sebenarnya sel yang hidup. Dia akan masuk berenang, sama ada dia pergi ke kiri ataupun ke kanan, yang ada
ovum tadi. Dia ada ovum tadi dan disenyawakan. Tu semua adalah sains yang mana yang Allah cerita lama dah dalam Quran. Dalam Quran dah ada, Nabi cerita, dalam hadis pun ada. Cara penciptaan manusia. Baik. Yang tu nantilah Ma'ala akan cerita nanti. Baik, dia ada hadis dia. Bukannya kalau sains dan Al-Quran ni kalau kita tengok dia jalan seiring, sama. Apabila saintis tu dia kaji tentang manusia, dirujuk Al-Quran, sama. Al-Quran dah ada 1400 tahun lebih dah daripada Nabi bawa dulu sampai sekarang. Apa yang saintis tu dia kaji sama macam dalam Al-Quran. Jadi itu adalah satu terkejut bagi saintis. Tu tak pelik, sebabnya ramai saintis sekarang ni dia dah masuk Islam. Sebab apa? Dia tengok keajaiban Al-Quran. Okey, baik. Jadi di sini akan ada persenyawaan. Jadilah bayi 9 bulan 10 hari, maka lahirlah dia di sini. Baik, benda ni berfungsi waktu bila? Okey, benda ni berfungsi, tapi kegunaan dia adalah selepas berkahwin, dah ada perkahwinan, ikatan yang sah. Sebab tu dalam Islam benda ni lah yang paling kena jaga. Atau dah kata lain, benda dalam seluar kita, dalam kain kita, yang ni lah yang kena jaga. Islam ajar kena jaga ni. Kalau kita tengok dalam kepentingan, dia panggil maqasid syariah tu, kepentingan dalam syariah tu, dia ada nyawa, harta dan sebagainya, ada disebut di situ apa dia? Menjaga keturunan. Di sinilah dia keturunan yang kita kena jaga. Kena jaga dari segi pergaulan, dari segi percakapan, kena jaga. Kerana dengan benda ni boleh berubah kehidupan seseorang itu. Baik. Mak Alif tak nak mengulas panjang. Okey, nanti Mak Alif akan ulaskan bila kita ada masa. Nanti kita akan sambung lagi benda ni. Okey, mestilah dengan ikatan perkahwinan yang sah, kena akad nikah. Bukannya kena boleh ni, kalau kita kata dalam bahasa lain, kalau dia berzina, kita tahu dia dosa. Baik. Seterusnya, okey, yang ni kita belajar pula macam mana cara pembesaran dalam perut ibu kita. Baik. Mari fahami proses kejadian manusia. Okey, yang ni tadi Mak Lin dah cerita dah sepintas lalu. Okey, baik. Yang ni dia ada dah tunjuk gambar. Baik. Persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum. Okey, ini dia. Sebab yang ni adalah sperma. Yang macam awak tengok ni, macam budu ni, macam berudu ni, yang ni lah dia sperma. Dia ada sel-sel yang halus, yang mana kita boleh tengok dengan teleskop je. Mikroskop tengok bintang dan bulan. Aduhai. Baik. Ovum. Ni ovum. Sistem yang ni adalah telur daripada wanita. Ni adalah daripada sistem lelaki. Baik. Ini adalah ovum, bentuk dia macam ni. Lebih kurang lah. Baik. Proses pembesaran janin. Baik. Adakah duduk dalam perut ibu terus besar? Tidak. Kalau kita tengok perut ibu kita yang mana mengandungkan adik kita ke dan sebagainya, mengandungkan kita sekalipun, bermula dari sekecil-kecil sehinggalah sebesar-besarnya. Okey. Percantuman sperma dan ovum akan menghasilkan satu sel. Sel ini akan berganda menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya membentuk zigot ataupun zygote. Zygote akan melekat di dinding uterus. Baik. Benda ni dia akan berlaku bila? Okey, baik. Ni tadi Mak Lin bagi tahu dia akan berlaku persenyawaan di mana? Di sini. Di tiub ni dia akan lalu, dia akan bergerak, kemudian dia cakap apa tadi? Dan melekat di dinding uterus. Okey, dia akan lalu di sini dan dia akan melekat sama ada di kiri ataupun di kanan. Dia akan duduk di sini. Dia akan menempel di sini. Dekat sinilah dia akan ada, jadilah dia tali pusat dan sebagainya di sini. Okey, baik.
Yang ni dia akan berubah tadi dalam saluran tadi tu. Dia akan berpusing, bergerak sampailah dia sampai ke dinding uterus. Okey, dan dia akan jadi zygote, membesar dan menjadi embrio. Embrio ni ataupun kita panggil dia sebagai janin. Nama dia. Tengok ni dia bersambung. Dia bersambung terus kepada janin ni tadi. Baik, benda pertama sekali yang terjadi yang Allah ciptakan kita dalam rahim ibu kita apa dia? Jantung. Jantung mula-mula ada. Nak tengok hidup ke tidak? Ada jantung. Ada jantung. Jantung tu, benda tu daripada kita janin lagi benda tu ada sampailah kita besar. Sampai dah lahir, dah beranak, dah jadi pelajar, dah jadi murid dah tahun 5 dah. Oh, jantung tu hidup lagi. Allah bagi lagi jantung kita hidup dan bergerak, terus mengepam darah dan sebagainya. Baik. Dan embrio tu membesar menjadi fetus. Menjadi fetus, jadi bayi, hampir bentuk kepada bayi lah. Sampailah dia akan jadi fetus ni, dia akan besar, ada bentuk lengkap macam manusia. Ada tangan dia dah berbentuk, dah ada jari, ada telinga, mulut, mata membentuk, kaki, ada kemaluan dan sebagainya. Ada lelaki jadi lelaki, ada perempuan jadi perempuan. Baik. Besar sehinggalah berapa lama tempoh dia? 9 bulan. Okey. Nanti insya-Allah Maala akan kongsikan nanti hadis yang berkenaan dengan penciptaan manusia. Baik, fetus akan membesar di dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Nak boleh jadi ke manusia ni bukan senang, anak-anak. Nak jadikan awak tu, nak adakan awak tu bukan benda yang senang. Sebab itulah ibu-ibu dan ayah kita, dia hantar kita ke sekolah irsyad, sekolah agama Islam, nak suruhnya jadi manusia. Percaya ataupun tidak, kalau Mak Alin cakap ibu-ibu dan ayah awak ni adalah orang yang paling kaya. Percaya tak? Paling kaya. Sebab apa Mak Alin? Belajar sekolah irsyad ke? Tak. Semua orang boleh hantar sekolah irsyad. Walhal kalau dihantar ada sekolah lebih mahal lagi sekolah irsyad. Ada sekolah yang kluster, ada sekolah yang untuk budak-budak pandai, ada lagi, boleh je dihantar. Tapi ibu-ibu dan ayah kita kaya sebab kita ni, dia, ibu dan ayah dia ada kita. Dia ada anak. Siapa yang ada anak, dialah yang paling kaya. Sebab apa? Anak-anak ni, anak-anak tahun 5 semua ni adalah amanah daripada Allah. Sebab apa? Ibu-ibu dan ayah kita satu je dia nak. Apa dia? Waladun salihun yad'ulah. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah mendoakan dia esok. Bantu dia. Bantu ibu-ibu dan ayah-ayah nanti. Anak ni lah harta yang paling bernilai. Walaupun dia ada rumah besar, ibu dan ayah kita ada rumah besar, ada kereta besar, ada sebagainya, yang paling kaya dia ada kita. Ada anak adalah yang paling besar. Okey. Sebab itulah ibu-ibu dan ayah-ayah hantar anak-anak ni di sekolah, suruh jadi manusia, jadi berguna, supaya nanti esok dapat membantu di akhirat nanti. Contohnya ibu-ibu dan ayah-ayah ada yang dah meninggal, ibu dan ayah kita meninggal. Jadi anak-anak ni lah yang akan menguruskannya, doakannya, hantarkan, kirimkan pahala untuk dihantarkan kepada ibu dan ayah nanti. Sebab itulah kita kena berbakti kepada ibu bapa. Sebab itulah kita jangan buat jahat dengan ibu dan ayah kita, wahai anak-anak sekalian.
Okey, bukan benda yang senang. Kita nak buat baik ni benda yang senang, bukannya susah sangat buat baik. Wajib kita buat baik pada ibu bapa, wajib. Apa gaya cara sekalipun mesti, ya. Wala taqul lahuma uffin wala tar. Janganlah kamu, dalam Quran, janganlah kamu apa dia? Taqul lahuma uffin, kata sesekali perkataan ke tak boleh sebut. Sebab apa? Dia akan mengguriskan hati ibu dan ayah kita. Kalau anak-anak perhatikan elok-elok, ya, mana-mana anak yang mana dia menderhaka kepada ibu dan ayah dia, dia tak dengar cakap ke, dia lawan ibu ayah dia ke, dia tak nak tunaikan harapan ibu dan ayah dia ke, dia buat main-main. Apabila ibu dan ayah dia suruh dia belajar bersungguh-sungguh, dia bermain-main, Allah Ta'ala akan bayar azab dosa dia atas muka bumi. Allah bagi terus dia seksa atas muka bumi. Jangan main-main, ya anak-anak yang maklum kasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Pengorbanan ibu dan ayah kita ni tidak boleh diganti. Walaupun awak ada duit berapa juta sekalipun, awak nak bayar balik. Ibu, ayah ni saya nak bagi ni, ganti balik sebab melahirkan saya dan susukan saya, besarkan saya. Tak dapat nak bayar. Sebab apa? Ibu kita nak lahirkan kita ni separuh mati, dan diibaratkan tulang rusuk, dipatahkan secara serentak. Nak khabar sakitnya beranak ni. Ada yang beranak seperti normal, seperti biasa, keluar seperti biasa. Ada yang belah perut 7 lapisan, berdarah-darah. Lepas dah keluarkan baby, kena jahit pula. Boleh ke kita bayar dengan harga duit yang kita ada? Wahai anak-anak muklim sekalian, fikir-fikirkanlah. Okey, yang ni lah kita belajar ni supaya kita kenal diri kita. Bukannya kita belajar sebab apa ni, kita kena kenal diri kita. Ingat, ya, benda ni adalah bukti bahawa kejadian manusia ni bukan benda yang mudah, tapi nak menjaganya pun bukan mudah. Baik. Okey, jadi itu saja perkongsian ilmu, perkongsian apa yang maklim ketahui untuk pendidikan kesihatan dan pendidikan jasmani. InsyaAllah kita akan bersambung pada minggu hadapan apabila tak ada apa-apa. Jadi malah harap anak-anak tengoklah video ni, ya. Tengok video ni. Kalau misalnya kata ada apa-apa nak bagi tahu maklim, ubah cara mengajar balik. Okey, bagi tahu maklim. Janganlah buat diam je, ya. Maklim nak benda tu supaya maklim dapat tingkatkan lagi cara untuk maklim mengajar anak-anak. Walaupun kita tak bersemuka, tapi biarlah kita macam bersemuka. Okey, itu saja. Apa-apa persoalan boleh terus kepada komen di bawah, ataupun boleh telefon dan sebagainya. Boleh WhatsApp maklim. Maklim ada dalam grup kelas 5 Khalid, ya. Jadi itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fi kulli imtihan fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal 'asri bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.